Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Minta maaf ada terputus sedikit. Dan insya-Allah kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Dan terima kasihlah yang masuk kembali setelah terputus tadi. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Idza atlaqa as-sana'u 'alaika wa lasta bi ahli fa asni 'alaihi bima huwa ahlu. Maksudnya, apabila disebut orang puji atasmu padahal tiada engkau patut mempunyai puji, maka puji olehmu atasnya yang ia patut mempunyai puji, iaitu Tuhan yang menutup aibmu, kerana jikalau tiada ditutupnya aibmu, nascaya tiada berhadap kepadamu puji itu. Jadi insya-Allah kita sambung. Minta maaf yang tadi terputus, dan insya-Allah kita teruskan pengajian kita ini pada muka surat 87. Maksud dia tadi, idza atlaqa sana'a, idza atlaqa sana'a 'alaika wa lasta bi ahlin fa asni 'alaihi bima huwa ahlu. Apabila disebut orang puji atasmu, yakni orang menyebut dengan pujian, yakni orang melepaskan pujian, orang memuji kamu padahal tiada engkau patut mempunyai puji, padahal kamu pun tahu bahawa kamu tidak layak mendapat pujian kerana tidak ada apa-apa pun pada kita. Maka padahal tiada engkau patut mempunyai puji, maka puji olehmu atasnya yang ia patut mempunyai puji. Maka apabila saja kamu mendapat pujian sedangkan kamu sedar bahawa kamu sebenarnya tidak layak pun mendapat pujian, maknanya tidak layak mendapat pujian, maka hendaklah kamu memuji Allah, kerana Allah lah yang patut mempunyai pujian. Patutnya mempunyai puji tadi. Dan Allah Ta'ala itu telah menutup keaibanmu sehingga kamu mendapat pujian. Kerana jikalau tidak ditutup aibmu, nascaya tiada berhadap kepadamu puji itu. Dengan arti kata, apabila orang selalu puji pada kamu, bila orang puji kamu, hendaklah kamu memahami ataupun kita memahami bahawa kita tidak layak mendapat pujian tersebut. Kita tidak layak mendapat pujian tersebut. Dan kita serahkan pujian itu kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita bukan ahli mendapat pujian. Bukan kita yang layak mendapat pujian. Maka kita bukan orang yang dapat pujian, ataupun sebagai hamba tidak layak menerima pujian. Kerana segala pujian itu milik Allah. Bagaimana yang kita kata tadi, ada 4 puji tadi. Yang pertama puji zat bagi zat, puji qadim bagi qadim, Allah memuji zatnya. Yang kedua puji qadim bagi hadis, yakni puji qadim bagi makhluk. Maka Allah memuji hambanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka yang kedua puji qadim bagi hadis, Allah memuji makhluk. Yang ketiga puji hadis bagi qadim, hadis memuji Allah. Seperti kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Yang keempat puji hadis bagi hadis, seperti kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat pujian itu semua milik Allah. Tidak ada satu milik kita. Maka kita tak layak mendapat pujian. Setelah kita mengetahui bahawa kita tak layak dapat pujian itu, orang puji kita, maka kita hendaklah memuji Allah. Kenapa kita perlu memuji Allah? Kerana Allah telah menutup keaiban kita. Seandainya Allah tidak menutup keaiban kita, maka tidak ada orang yang akan memuji kita. Tetapi ada lagi orang puji kita, bermakna Allah masih lagi menutup aib kita.
maka dengan sebab Allah Ta'ala tutup aib kita lah menyebabkan kita tidak dapat, kita masih lagi mendapat pujian. Maka itulah sifat Allah Ta'ala. Maka kita puji Allah, terima kasih. Allah kita puji Allah kenapa? Allah telah menutup keaiban kita. Ya, disebabkan ditutup keaiban kita, maka dalam keadaan macam itu masih lagi ada orang memuji. Dan sifat orang yang soleh, dia yakin. Yang pertama, dia ada aib diri. Sebab apa? Sebab manusia tidak terlepas daripada dosa dan hal-hal yang tercela. Bila walaupun orang melihat, orang memuji, orang melihat dia lalu memuji dia, padahal dia mengetahui bahawa dia ada sifat-sifat yang tercela. Dengan sebab itu disuruh kepada kita juga melihat keaiban diri kita ketika mana kita mendapat pujian. Ketika mana kita mendapat kepujian, ketika itu kita melihat keaiban kita yang penuh dengan kelalaian yang ada pada diri kita. Orang lain memuji kita kerana mereka tidak mengetahui keaiban yang ada pada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, Allah menghendaki manusia memuji kita. Sedangkan apa yang manusia puji itu dia tidak tahu. Apa yang kita ketahui pada diri kita. Ataupun kita mengetahui tapi dia tak tahu. Lalu dia merasa kita layak mendapat pujian. Maka kembalilah pujian itu kepada Allah yang berhak dipuji. Yang mana Allah Ta'ala ini berhak dipuji. Berhak dibesarkan, berhak dimuliakan, berhak diagungkan. Dan dikatakan bahawa dengan arti kata kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala itu menutup keaiban kita. Bila orang puji kita, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kerana Allah telah menutup keaiban kita. Bila Allah tutup keaiban kita, maka orang pun mulalah memuji kita. Sedangkan kita tahu diri kita. Maka setiap kali dipuji, setiap kali itu kita bersyukur kerana setiap kali orang memuji, maka Allah menutup keaiban kita. Kerana dikatakan bahawa apabila terbuka saja keaiban, nascaya tidak ada manusia yang akan memuji manusia yang lain. Maka dengan itu kita kena bersyukur kepada Allah yang mana Allah jadikan orang itu memuji kita dengan sebab ditutup keaiban. Dan tidak salah bila orang memuji kepada kita, kita juga dengan arti kata bergembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat kepada kita, namun kita menyedari bahawa nikmat itu datang daripada Allah, bukan daripada kita. Seperti bila Allah memberi kepada kita boleh menyampaikan ilmu lah contoh, maka orang berpuji. Ketika itu kita melihat kita ini dhaif, lemah, fakir, hina dan seumpamanya. Dan kita bersyukur kerana Allah nak jadikan orang tu tak nampak keaiban kita. Dan Allah beri kita boleh bercakap itu dengan baik, itu pun kita melihat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu kita pun sedar sebenarnya orang itu bukan puji kita, sebenarnya dia puji Allah. Dia yang memuji, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedar kita tak layak. Contoh yang kita beritahu kemarin, orang tu ambil duit, ustaz tolong bagi ke orang, kita pun ambil duit orang tu, kita bagi ke orang tu puji kita. Kita sedar bukan kita yang layak dipuji, orang sana yang layak dipuji. Begitulah gambaran. Bukan kita yang layak dipuji, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang layak dipuji. Bermula, orang mukmin itu iaitu orang yang tiada melihat bagi dirinya mempunyai puji. Sifat orang mukmin yang pertama, dia menyedari bahawa dia tidak layak mendapat pujian. Itu dia. Maka apabila dilepaskan Allah Ta'ala lisan seseorang memuji atasnya,
Padahal tiada ia ahli. Bila mana Allah Ta'ala lepaskan lidah orang memuji, padahal dia itu tak layak dengan pujian tadi, maka yang demikian itu saya kiralah dikenalnya hak Allah Ta'ala. Bagi ahlinya hendaklah dikenalkan dia. Ataupun hendaklah kamu sedar bahawa yang berhak berdapat pujian itu Allah. Hendaklah kamu sedar yang dapat pujian itu Allah. Dan hendak juga bagi tahu kepada dia bahawa segala puji itu milik Allah. Jadi kaedah dia, kalau orang puji kita, kita pun kata segala puji itu milik Allah, bukan milik kita. Maka memuji ia atas Allah. Jangan kamu perasan. Ketika mana orang puji kamu, kamu nampak. Kamu kena nampak, pandangkan diri kamu, nampak baka Allah. Maknanya ketika mana orang puji kamu, ketika itu orang sedang memuji Allah. Bukan memuji kamu. Kamu tak layak dipuji. Maka ketika mana orang memuji kamu, kamu kena lihat. Itulah dia, orang itu sebenarnya dia memuji Allah Ta'ala. Maka memuji ia atas Allah Ta'ala yang ia juga mempunyai puji. Maka pujilah Allah. Setelah itu, maka pujilah Allah Ta'ala supaya adalah ia yang demikian. Itu syukur nikmat. Bila mana dia mendapat nikmat, orang memuji dia, maka dia pun ucap Alhamdulillah. Segala puja dan puji bagi Allah, maka dia dikira orang yang mensyukuri nikmat. Oleh kerana itu, disuruh kepada kita ini, hendaklah maknanya menyedari bahawa tak layak mendapat pujian dan jangan melakukan amal ibadat kerana mencari pujian. Maka di sini mengajar kepada kita seorang itu mesti ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Ibadat di antara sifat orang yang ikhlas di dalam melakukan amal ibadat adalah orang itu tidak mencari pujian dan tidak suka dipuji. Dia tidak mencari pujian dan dia tidak suka dipuji. Dengan itu, untuk mencapai keikhlasan, hendaklah seorang tadi meletakkan bahawa jangan beribadat berdasarkan dengan pujian manusia. Bila orang puji, semangat. Satu lagi penyakit, bila orang puji jadi semangat ibadat. Puji jadi semangat ibadat, itu tanda hatinya rosak, hatinya binasa. Dia kira orang itu tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi, cara dia hendaklah menyembunyikan amalan kebajikan, itu lebih baik. Supaya tidak dipuji. Orang-orang soleh, mereka mencari jalan supaya tidak dipuji. Maka dengan cara, dia menyembunyikan amalan kebajikan. Sehingga orang tidak tahu. Sehingga dia tidak tahu. Ada orang itu, dia ini beribadat. Bila dia beribadat, tiba-tiba orang pun lalu. Bila orang lalu, dia pun nampak apa dia ni, cerah rumah dia. Jadi, dia dengar perbualan orang tadi. Orang ini tak tidur malam beribadat. Katanya. Orang ini tak tidur malam. Lalu orang di luar rumah tu puji dia. Orang ni tak tidur malam, dia ni beribadat. Dan dia dengar, dia duduk dalam bilik. Dia pun buka. Bila dia buka, dia pun buat lolok, orang Terengganu kata, buat lolok seperti baru bangun tidur. Dia pun menguap, lepas tu dia buat lolok mengatuk gitu. Orang tu kata, rupanya dia tidur. Dia tidur, dia tak ingat tak tutup tak ingat dan tutup api. Dan dia baru bangun tidur. Jadi dia pun keluar daripada rumah dalam keadaan dia mengantuk, seolah-olah baru bangun tidur. Padahal dia memang tak tidur. Kenapa dia buat begitu? Kerana setelah dia mendengar orang itu memuji dia. Maka di antaranya
Di antara jalan supaya kita ini dapat memuji Allah Ta'ala bila orang puji kita tadi, kita menyedari bahawa kita tidak ada apa-apa, kita tak layak mendapat pujian, kita ini penuh dengan kehinaan, lalai, jahil dan fakir. Dalam waktu yang sama, kita juga menyedari bahawa pujian itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka naklah menyembunyikan kebajikan tadi supaya dapat mengelak daripada mendapat pujian. Sebaiknya sampai orang tidak tahu. Dan apabila perasaan dalam diri kita ini ingin mengambil perhatian supaya puji untuk dapat pujian, itu sebagai tanda bahawa hatinya rosak. Siapa yang melakukan ibadat untuk mendapat pujian, itu sebagai tanda bahawa hatinya sudah binasa, sudah rosak. Pada satu hari, Nabi kita SAW sedang duduk bersama dengan pembesar-pembesar suku Bani Tamim. Maka pembesar-pembesar suku Tamim, nama dia Al-Aqra' ibnu Habis. Nama dia. Pembesar Bani Tamim, suku Tamim namanya Al-Aqra' ibnu Habis. Ketika beliau sedang duduk, maka melintaslah seorang Muslim yang fakir. Maka Nabi bertanya. Nabi bertanya ketika mana Nabi duduk sama pembesar ni. Pembesar Tamim ni yang bernama Aqra' ibnu Habis. Tiba-tiba datang satu orang Muslim yang fakir. Nabi pun bertanya kepada pembesar Bani Tamim tadi. Namanya Aqra' ibnu Habis. Bagaimana pendapat kamu tentang lelaki itu? Ketika nampak lelaki itu yang fakir lalu. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, lelaki itu adalah golongan fakir daripada golongan orang-orang fakir di kalangan orang Muslim. Apabila dia meminang seorang wanita, pasti tidak ada orang terima dia. Sebab dia fakir. Dan orang tak izinkan dia. Sebab dia fakir. Dan kalau dia bercakap, pasti orang tidak mahu mendengarnya. Katanya pemimpin Bani Tamim tadi. Kemudian lalu pula seorang lelaki yang gagah dan kacak. Ataupun tampan. Orang Kelantan kata janguk. Maknanya. Datang pula. Lalu pula seorang lagi. Tapi kali ini yang lalu ni lelaki yang gagah. Kemudian tampan kacak. Nabi bertanya pada si pembesar Bani Tamim tadi. Al-Aqra' ibnu Habis. Apa pandangan kamu tentang lelaki itu? Yang mana ni? Yang lelaki yang gagah dan kacak tadi. Dia menjawab, itulah orang yang diperlukan oleh manusia. Inilah orang yang yang orang nak belaka ke dia. Gitu. Orang yang diperlukan oleh manusia. Apabila dia minta izin, dia minta sesuatu, orang akan beri sesuatu pada dia. Dan apabila dia berkata, orang akan dengar percakapan dia tadi. Maka Nabi SAW menjawab sebagai apa yang diperkatakan ataupun tanggapan atas perkataan pembesar Bani Tamim itu. Nabi SAW mengatakan, orang fakir tadi adalah lebih baik sepenuh bumi daripada orang kaya yang engkau katakan tadi. Orang fakir tadi lebih baik lagi daripada orang kaya yang kamu kata tadi. Kenapa dikatakan begitu? Kerana dikatakan bahawa orang yang fakir tadi, yang merasa tidak ada apa-apa tu, dia maknanya tak ada benda, tak ada orang nak puji dia, tak ada apa-apa, tak ada orang nak puji dia, tak ada orang beri pandangan pada dia. Maka itulah sifat yang sebenar yang perlu ada kepada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita menyedari kita tidak memiliki apa-apa. Bila kita sedar bahawa kita tidak memiliki apa-apa, maka ketika itulah kita menyedari bahawa kita tidak layak mendapat pujian. Baik. Dan adalah setengah mereka itu apabila dipuji ia, maka katanya dalam doanya, ya Tuhanku, jadikanlah olehmu akan kami kebajikan daripada yang sangka oleh mereka itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kebajikan dengan apa yang mereka sangkakan. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami itu kebaikan dengan apa yang mereka sangka. Baik. Contohnya orang sangka kita, saya tengok ustaz ni mungkinlah zikir banyak. Ustaz ni ahli zikir lah. Mana kalau orang puji kita begitu. Kita baca, Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kebaikan dengan apa yang dia sangka. Dengan baca doa ini, dengan dibaca doa ini, orang tu sangka kita benda ahli zikir. Maka moga-moga kita baca doa ini, kita jadi apa yang mereka sangka. Allahumma ja'alna khairan mimma yakulun. Katanya ini doa, antaranya doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar pun begitu juga. Tiap kali orang puji, dia kata, mintalah kebaikan dengan apa yang mereka kata, mereka sangka. Jadi bila kita kata begitu, dalam waktu kita sedar benda tu tak ada pun pada kita. Saya tengok ustaz ni banyak zikir ni, padahal kita tak ada zikir pun. Tak zikir pun kita. Kita pun kata, Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnu. Jadikanlah kami kebaikan dengan apa yang mereka sangka. Moga-moga dengan mereka sangka tadi, dia kata kita ahli zikir, padahal kita bukan ahli zikir. Maka yang dia kata itu menjadi kebaikan pada kita, sehingga kita benar-benar menjadi ahli zikir sebagaimana yang mereka sangka. Daripada yang sangka oleh mereka itu, dan jangan engkau seksa akan kami dengan sebab yang dikata oleh mereka itu. Jangan engkau wala tu'akhizni bima yaqulun. Jangan kamu azab kami, jangan kamu hukum kami dengan apa yang mereka kata. Jangan sabit bila mereka kata tadi, oh aku tengok muni soleh, tiba-tiba kita jadi ujub. Habis sebab perkataan dia, kita jadi dosa, jadi binasa. Jangan kamu, ya Allah, dikata wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan kamu hukum kami, jangan kamu seksa kami, jangan kamu azab kami bima yaqulun, dengan sebab apa yang mereka kata. Dan ampunkanlah olehmu bagi kami akan barang yang tiada diketahui oleh mereka itu, dan ampunlah dosa kami di atas apa yang mereka tidak mengetahui. Waghfir lana ma la ya'lamun. Ampunkanlah bagi kami apa yang mereka tidak mengetahui. Maka dengan doa ini apabila kita baca, yang pertama, bila dia sangka kita jadi soleh, moga-moga sangkaan itu memberi kebaikan pada kita. Itu yang pertama. Dan dengan kita baca doa ini, yang kedua, membawa kepada kita terselamat daripada kemurkaan Allah. Dan bila kita baca doa ini, insya-Allah boleh membawa kepada kita selamat daripada mendapat dosa dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak orang dapat pujian membawa dosa. Tapi bila dia membaca doa ini, maka pujian tadi mendapat pahala dan keampunan daripada Allah. Maka doanya, siapa yang boleh tulis di komen, tolong tuliskan. Allahumma ja'alna. Allahumma ij'alna. Alif lam ha mim. Alif jim ain lan nun alif. Allahumma ij'alna. Allahumma ja'alna khairan. Khaira alif khairan mimma yazunnun. Mimma yazunnun. Siapa yang boleh tolong tulis di komen, tolong tulis di komen supaya orang lain dapat manfaat. Ini doa kalau orang puji kita. Kita jarang baca doa ni sebab orang tak puji kita, selamat, alhamdulillah. Maknanya. Tapi kalau orang puji kita, ini doa dia. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan dengan apa yang mereka sangka. Wala tu'akhizna bima yaqulun. Jangan engkau hukum kami, azab kami dengan apa yang mereka kata. Wala tu'akhizna bima yaqulun. Waghfir lana ma la ya'lamun. Dan ampunkanlah dosa kami dengan apa yang mereka tidak ketahui. Maka sesiapa yang membaca doa ini, dan dikatakan doa ini daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana Sayyidina Ali ketika mana mendapat pujian manusia tadi, dia baca doa ni. Maka ini doa yang dibaca apabila orang memuji kita. Itu antaranya. Baik.
Maka adalah kenyataan kata dalam demikian itu kepada yang telah dinyatakan. Baik, maknanya apabila sahaja seseorang tadi dia ini mendapat pujian, maka hendaklah dia membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pujian yang dia dapat tadi tidak membawa dosa. Maka dalam matan ini memberitahu kita, dia kata manusia yang menganggap bahawa dirinya itu berhak mendapat pujian, merasa dia ni berhak dapat pujian, layak dapat pujian, lalu dia lupa kepada Allah Ta'ala, maka ini tanda orang itu sudah rosak hatinya. Sudah rosak hatinya apabila merasa dirinya itu layak mendapat pujian. Yang kedua, manusia yang menganggap bahawa dirinya belum berhak mendapat pujian, dan dia belum dapat merasakan bahawa pujian itu merupakan kebaikan terhadap dirinya. Oleh sebab itu hatinya selalu terganggu dengan keadaan dirinya. Sebab ia merasakan bahawa dirinya masih berlumuran dengan dosa-dosa. Maknanya dengan dosa-dosa dirinya, dosa dia dengan orang lain, apalagi dengan Allah Ta'ala. Maknanya ini antara manusia yang dapat selamat. Manusia yang selamat. Manusia yang pertama ada 3 golongan. Tu. Boleh ambil daripada ni ya. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnu wa la tu'akhirna mimma yaqulun. Tambah sikit lagi. Waghfir lana, waghfir lana. Minta nama apa ni? Luqmanul Hakim. Waghfir lana, tolong tambah sikit lagi. Waghfir lana ma la ya'lamun. Ampunkanlah bagi kami dengan barang yang tidak diketahui. Minta Ustaz Luqmanul Hakim ini tambah sikit doa supaya orang lain dapat manfaat. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Waghfir lana ma la ya'lamun. Minta tambahan sedikit. Waghfir lana ma la ya'lamun. Ini doa kalau orang doa puji kita. Kalau orang puji kita, kita baca doa ini, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala sebagaimana yang mereka sangka. Maknanya, kemudian kita tidak dihukum oleh Allah Ta'ala dan Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita membaca doa ini apabila mendapat pujian. Baik, manusia berkaitan dengan puji memuji ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama dia menganggap dirinya berhak mendapat pujian. Berhak mendapat pujian ataupun layak dipuji. Ini manusia yang binasa. Manusia yang binasa hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang menganggap bahawa dirinya tidak berhak mendapat pujian dan merasakan bahawa dia tidak berhak mendapat pujian dan merasakan bahawa pujian itu bukan milik dia. Bukan milik dia, sehingga hatinya rasa terganggu, hatinya rasa tidak tenang kerana menyedari di atas kelemahan dirinya yang banyak dosa, berlumuran dosa, yang banyak salah dengan manusia, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Maka ini manusia yang selamat, merasa tidak layak menerima pujian. Maknanya. Yang ketiga, manusia yang melihat dirinya laksana pengantin baru tetapi mempunyai kekurangan. Tu ada waghfir lana ma la ya'lamun. Tu. Boleh ambil dah tu. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnu wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Ini doa. Berdoa maknanya apabila orang puji kita. Baik, kita sambung balik yang ketiga tadi. Manusia yang melihat dirinya laksana pengantin baru tetapi mempunyai kekurangan, di mana manusia tidak mengetahui adanya kekurangan pada pengantin itu. Ini gambaran saja. Maka si pengantin itu menyembunyikan kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan dari dirinya tidak diketahui oleh pasangannya. Apabila tidak diketahui, maka berhasillah maksudnya. Dan apabila diketahui, terbukalah rahsianya.
Tetapi si pengantin yakin pada dirinya bahawa dirinya banyak mempunyai kekurangan. Manusia yang begini adalah manusia yang baik dan juga selamat dan insaf pada dirinya. Okey, baik. Maka ada tiga lah, kita ringkaskan ada tiga. Yang pertama, rasa dirinya layak dipuji. Ini binasa. Dia binasa. Yang kedua, rasa dirinya belum berhak mendapat pujian dan tidak suka kepada pujian. Ini selamat. Dan yang ketiga, seseorang tadi, dia ini maknanya dia melihat bahawa dirinya banyak kelalaian. Banyak kelalaian ataupun banyak dan dia menyembunyikan keaiban dia. Keaiban dia dan sentiasa sedar bahawa dia ini banyak lalai. Dan dikatakan dia ini sedarkan dirinya dan dia memohon kepada Allah supaya mengampunkan dosanya apabila dia dipuji oleh manusia adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenar. Okey, baik. Yang kedua, yang ketiga itu lebih kurang sahaja. Baiklah, yang pertama dia merasa dirinya berhak dipuji, maka dia berhak dipuji, maka yang ini binasa. Yang kedua, dia buat kebajikan. Dia buat kebajikan. Lepas orang puji dia, tapi dia rasa dia tak layak mendapat pujian. Ini selamat. Ini yang kedua, dia buat kebaikan. Seperti apa? Dia infak pada jalan Allah. Lepas pada itu orang puji dia, dia rasa dia tidak layak mendapat pujian. Yang ketiga, dia menyembunyikan pujian. Kebaikan. Yang ketiga. Yang kedua, dia menzahirkan pujian. Orang puji dia, dia rasa dia tak layak. Walaupun orang nampak pujian dia tadi. Kebaikan dia. Yang ketiga, dia menyembunyikan kebaikan dia. Tetapi orang puji dia dan dia tak suka dengan pujian. Maka dua ni selamat. Dua ni selamat. Okey, dia ada tiga. Baik, gini ya. Dia ada, ulang sekali lagi. Yang pertama, dia merasa dia berhak mendapat pujian. Sama ada kebaikan tu dia buat terang-terang ataupun kebaikan tu dia tak buat terang-terang. Maka dia rasa dia berhak dapat pujian. Macam mana terang-terang? Dia tolong orang, lepas tu orang puji dia, dia rasa dia rasa memang dia ini layak dapat pujian. Ini binasa. Yang kedua dia buat kebajikan terang-terang. Dia buat kebajikan terang-terang, tapi orang puji dia, dia rasa tak layak mendapat pujian. Tak layak mendapat pujian. Ini juga orang yang selamat. Kerana kebaikan yang dia buat tu bukan untuk mencari pujian. Yang ketiga, dia buat kebajikan senyap-senyap saja. Orang pun dapat tahu, orang puji dia, dia rasa tidak layak dapat pujian. Maka yang ketiga selamat. Yang pertama, bila rasa berhak dapat pujian, maka binasa. Walaupun diam-diam. Macam mana diam-diam? Baik begini ya. Contohnya, ni contoh saja. Contohnya ustaz ni tak pernah tinggal semayang malam. Contoh saja ni. Contohnya tak pernah tinggal semayang malam. Orang tahu tak? Orang tidak tahu. Tiba-tiba orang dapat tahu. Dia tak dapat tahu macam mana. Dia pun pergi rumah. Dia tanya isteri. Dia kata, saya nak tanya, ustaz buat benda apa di rumah? Dalam rumah dia kata, buat benda apa? Ustaz ni dia kata, bangun malam. Contohnya bangun malam. Ini contoh saja ni. Jangan pegang. Contoh saja. Oh gitu, ustaz tak pernah tinggal malam. Ustaz bangun malam. Bangun sama. Dia diam-diam saja. Dia pun buat diam-diam. Tiba-tiba orang pun pujilah dia. Puji-puji sampai ke telinga. Ustaz pun dapat tahu orang puji ustaz. Maka bila orang puji kita, kita berasa memang kita layak dapat pujian tadi. Padahal kita buat kerja diam-diam saja, maka binasa. Binasa. Jadi orang yang buat kebajikan secara terang-terang, dia buat kebajikan secara tersembunyi, dan kedua-dua yang buat terang-terang, yang buat sembunyi-sembunyi itu merasa tidak berhak mendapat pujian. Ini saja yang selamat.
Ini saja yang selamat. Jadi beza dua yang ketiga tadi, beza dua yang ketiga itu maknanya bezanya yang tu dia buat terang-terang kebajikan, yang tu buat secara tersembunyi. Maka yang buat terang-terang kebajikan pun sama ada terang-terang maksudnya orang tak dapat tahu ataupun orang tak dapat tahu, akhirnya dapat tahu. Maka tetap dia merasakan tak dapat pujian, tak layak dapat pujian. Kenapa? Kerana menyedari segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak bagi tahu bahawa kerana sesungguhnya selagi mana seseorang itu merasa berhak mendapat pujian, maka dia binasa. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki hamba-hambanya, maka Allah Taala jadikan orang itu puji. Maka kembalikan hakikat itu pujian kepada Allah. Persoalan, pernah guru kita mengatakan, orang yang beribadat untuk mendapat pujian daripada manusia itu binasa. Itu binasa. Bila dia melakukan ibadat, tujuan dia mendapat pujian daripada manusia, maka ini binasa dan ini tidak dibenarkan. Namun ada ulama tasawuf mengatakan boleh, bahkan digalakkan bagi orang awam macam kita melakukan ibadat untuk mendapat pujian daripada Allah. Maka ada ulama mengatakan boleh buat amal ibadat untuk mendapat pujian Allah. Tapi ini bagi orang awam ni, bukan para awliya Allah. Bagi orang awam macam kita. Kita buat ibadat, kita nak bayar Allah puji kita, maka boleh. Kita buat ibadat supaya makhluk puji kita, tidak boleh. Maka bagi orang awam, beribadat untuk mendapat pujian Allah, boleh. Tapi orang yang khawas, orang yang sudah tinggi lagi makamnya, dia tidak boleh lagi buat ibadat nak buat pujian daripada Allah Ta'ala. Kerana memang tugas dia dah. Bukan untuk mendapat sanjungan-sanjungan daripada hatta pada Allah pun. Ini orang yang sudah khawas, yang sudah maknanya mencapai tingkat wali Allah Ta'ala. Bagi kita orang awam, kita sembahyang banyak-banyak supaya Allah Ta'ala tengok kita, supaya Allah Ta'ala puji kita, supaya Allah Ta'ala maknanya mengutamakan kita. Maka itu tidak salah bagi orang awam macam kita ini. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita menyedari bahawa hakikat yang sebenar, tidak ada satu pun yang kita berhak mendapat pujian. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kerana sesungguhnya kebaikan itu datang daripada Allah. Dan menjadi sifat kita pula, jangan percaya dengan pujian orang. Jangan percaya dengan pujian orang. Macam mana? Orang pun kata, dalam kampung ni rasa-rasa hebat kali. Contohnya, orang pun kata macam itu. Maka jangan percaya, jangan duduk pegang. Jangan merasa maknanya berpegang dengan sangkaan orang tadi. Jangan sangka tadi, rupanya aku orang baik rupanya. Maknanya itu lagi sama sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa kalau orang memuji kamu, maka hendaklah kamu ambil tanah lempar depan dia. Jangan salah faham dengan hadis ni. Kira-kira ada orang ambil tanah lempar. Ambil tanah lempar atas muka orang. Bukan. Ada mengatakan begini. Kalau orang puji pada kamu, ambil tanah lempar depan dia itu, yakni dengan arti kata, yang pertama, sebagai jalan. Maknanya menunjukkan bahawa tidak suka. Seolah-olah kamu tak suka. Tak suka tu rasa macam nak lempar atas muka dia tanah. Gitu gambarannya. Sebab kalau saja orang puji kamu, ambil tanah lempar depan dia, maknanya. Maka seolah-olah kita ni rasa tak suka sangat, rasa nak lempar atas muka dia. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, dia kata kamu ambil tanah dan kamu ingatkan diri kamu
bahawa aku ini tak ada apa-apa datang daripada tanah. Dah asal daripada tanah, kemudian daripada air mani yang hina. Tak ada apa-apa. Ambil yang ingat datang daripada tanah, kembali pada tanah. Lepas tu tanah tu lepas depan dia, bukan lepas muka dia. Supaya apa? Supaya kita menyedari bahawa kita ini adalah sehina-hina manusia, sejahil-jahil manusia, lemah, tak ada apa-apa. Bila kita dapat rasa begitu, ketika itu kita merasakan bahawa kita benar-benar tidak layak mendapat pujian. Bila benar-benar tidak merasa tidak layak mendapat pujian, maka ketika itulah dengan arti kata kita ini dapat menjaga hati kita. Dan bila orang puji kita, wa asna alaihi bima huwa ahlu, maka hendaklah kamu memuji Allah, kerana yang sebenarnya Allah lah yang milik mendapat pujian, bukan kita. Kita tak ada apa-apa pun maknanya. Maka oleh kerana itu kita kena menyedari bahawa semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikatakan bahawa orang yang memuji itu maknanya orang yang memuji orang tadi, hendaklah dia menyedari bahawa pujian itu boleh membawa kebinasaan. Salah ke kalau kita nak puji orang? Sebenarnya tidak salah kalau kita nak puji orang, seandainya orang yang kita puji itu tidak membawa kepada kebinasan hatinya. Kebinasan hatinya. Dan kalaulah kita puji dia, semakin membawa kepada dia ini ingat kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Tetapi seandainya kalau kita memuji orang tadi, kita jelas bila kita puji mendatangkan riya, ujub kepada dia, maka dilarang memujinya. Maka memuji seseorang yang membawa kepada orang tadi itu binasa, membawa kepada dosa. Dan memuji kepada orang yang suka mendapat pujian juga dilarang. Kita tengok dia tu, kita puji orang tadi, orang tu memang suka jenis dapat pujian, maka dilarang sama sekali kita puji dia. Kita puji orang tadi, kita tahu kalau kadang kita tengok, kalau kita puji orang tadi, memang orang tadi akan membawa ujub, bangga, suka, maknanya, maka dilarang juga pujian. Dan kalau kita puji orang tadi, orang tu lagi semangat buat ibadat. Dan kalau kita tak puji, dia lemah buat ibadat, maka itu dilarang juga buat puja, memuji orang yang seumpama itu. Maka dikatakan bahawa pujian itu sebenarnya membawa kepada kebinasaan lebih besar daripada kebaikan. Oleh kerana itu, elok-eloklah jangan sangat memuji. Sangat memuji. Walaupun kita nampak ada satu orang, dia memang baik sangat dia. Habis harta dia tolong-tolong orang. Maka orang pun duk puji dia. Sebenarnya bahaya. Orang yang mendapat pujian itu bahaya. Orang yang dapat pujian. Mana lebih bahaya? Orang yang memuji dengan orang yang dapat pujian. Orang yang memuji itu lebih bahaya daripada orang yang mendapat pujian. Namun, kedua-duanya dalam keadaan binasa belaka. Baik, sekarang ini kita dah habis dah matan ini. Kita akan pergi kepada matan yang baru pula. Oleh kerana matan dah habis dah. Jadi rasanya sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan untuk malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pula pada matan yang lain. Pada malam yang lain insya-Allah. Jadi selamat menyambut hari kemerdekaan. Selamat menyambut hari kemerdekaan, dan didoakan kepada prajurit kita, panglima-panglima perang kita yang dahulu. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa mereka. Moga-moga mereka ditulis di kalangan orang-orang yang mengorbankan nyawa mereka pada jalan kebaikan. Pada jalan kebaikan. Dan di hari kemerdekaan, di malam kemerdekaan, kita kena banyak bertasbih dan juga bertaubat kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika mana Allah Rasulullah SAW membuka kota Mekah, memerdekakan kota Mekah, Allah Taala berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang saja pertolongan Allah, maka kamu akan tengok manusia beramai-ramai masuk Islam.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyakkan bertasbih dan banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Innahu kana tawwaba, kerana Allah Taala itu Tuhan yang Maha Pengampun. Maknanya pengampun kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang beristighfar, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz minta maaf di atas terputus tadi, di atas kelemahan, dan juga minta maaf di atas kekurangan dalam penyampaian ilmu ini. Tidak ada ilmu kita kecuali semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Dialah Allah Taala yang bijaksana, berkuasa di atas segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar diangkatkan azab negara, azab dan juga bala. Dan kami mohon padamu diturunkan rahmat kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman-iman kami ya Allah, peliharalah iman kami ya Allah, dan juga ahli keluarga kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah agar Engkau jadikan kami rakyat Malaysia ya Allah. Ya Allah, rakyat yang mendapat rahmat-Mu dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mana-mana yang kena sakit ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Yang sempit rezeki Engkau luaskanlah ya Allah. Yang berhutang Kau selesaikan segala hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah agar kami semua mendapat husnul khatimah dan dikumpulkan kami dalam syurga-Mu ya Allah, dan dijauhkan kami daripada segala azab-Mu ya Allah. Hukumkan kami dengan rahmat-Mu, jangan Kau hukumkan kami dengan keadilan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.